Okey, kita pembelajaran kita hari ni adalah kita nak tengok keseluruhan sistem lah. Sebelum ni saya pergi satu persatu. Kita pergi ini, kita bermula daripada tangki utama. Saya akan cerita daripada tangki utama hinggalah kepada sound filter. Okey, ready? Go. Okey, di tangki utama apa yang perlu kita tekankan semasa dalam proses reka bentuk. Saya bermula daripada reka bentuk. Reka bentuk, apa yang saya tekankan sebelum ni adalah yang pertama SLO. Aduh baik. Ada ikan gigit, sorry. SLO SLO dasar dia sana. Dasar sedut air dasar dan paras air pada SLO. Kalau boleh anda ke atas sikit lah, sebab hari tu saya dah buat atas. Saya terketuk dia punya corong putih ni. Tapi walaupun dia ada sini, dia menyedut sisa najis yang terapur bagi atas lah. Dia akan sedut masuk dan pergi ke penapis. Okey, ini SLO. Yang pertama dalam reka bentuk tangki, di dalam tangki utama SLO. Ingat balik SLO, saya tebuk separuh daripada tangki utama. Separuh. Saya ukur ni lebih kurang 9 cm daripada dasar lantai hingga 30 cm. Yang ni saya full, nanti saya bagi gambar rajah dia. Full lekaran. Okey, daripada SLO, keperluannya SLO kalau ada ikan, bubble dan juga yang ni khas lah, optional ataupun option, pilihan. Dia panggil venturi. Untuk mengkuatkan lagi kandungan oksigen terlarut dalam air, kita tambah lagi secara pump. Dan juga kita nak bagi arus air berpusing. Arus akan berpusing. Jadi anak ikan akan sentiasa melawan arus. Melawan arus. Dan dalam segi bacaan dan segi pengalaman orang lain, apabila anak ikan aktif, ni aktif lah, sebab tu dia bergerak. Kalau bergerak ni aktif. Bila anak ikan ni aktif, disebabkan oleh faktor-faktor lain, antaranya pH air, suhu, kadar oksigen dan juga ada arus. Jadi bila anak ikan sentiasa bergerak, ataupun ikan sentiasa bergerak, ikan akan mudah orang kata kurang tenaga dan perlukan makanan dan sentiasa nak makan. Sebab tu anak ikan talapia yang aktif ataupun ikan talapia aktif, dia sentiasa nak makan. Bila kita beri banyak makan setiap hari, cepat besar. Tapi pastikan dalam proses nak beri makan anak ikan yang pertama kandungan protein pellet yang anda berilah. Yang pertama. Yang kedua, peratusan berat ikan. Bila anda timbang seekor ikan ikut umur timbang berapa berat ikan seekor kali dengan berapa jumlah anda yang letak kali dengan 5%. Itulah berapa banyak kadar yang diperlukan oleh ikan pada setiap hari. Lepas tu bahagilah, sama ada nak bagi 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Bagi contoh, kalau dapat seekor ikan 10 gram kali 10 gram kali dengan 100 ekor dapat 100 gram kali dengan 5%. Lebih kurang berapa gram je. Jadi pastikan bila anda nak beri tu, anda kena timbang lah. Kena ada penimbang. Itu kalau betul-betul anda nak buat ikut SOP-nya. Tapi kalau anda rasa nak hentam saja, boleh, tak masalah. Tapi pastikan jangan lebih makan. Sebab bila lebih makan, okey, ni kesan kepada ikan lah. Semua ada ikan besar, ikan kecil. Terutama sekali ikan yang masih kecil lah, macam ni 2 inci, 3 inci, 4 inci. Kalau terlebih makan, menyebabkan dia kembung perut. Senang je. Kalau anda nampak ikan mati, anda ambil, anda tengok dekat perut dia pecah, hijau. Itu menunjukkan bahawa terlebih makan. Adalah proses tindak balas di antara protein pellet dengan ikan tersebut, menyebabkan dia pecah perut dan matilah. Jadi nak beri makan pun berpada-pada. Kalau boleh ikut sure 5% daripada berat ikan. Kena timbang. Okey, selesai tangki utama, kita bergerak ke filter. Okey, kita pergi ke filter pertama. Okey, dalam sambungan saya, seperti saya beritahu tadi, dalam sambungan untuk tangki utama dah naik dah.
saya punya apa ni, saya tak buang sebab saya tak sempat alih pokok telang. Banyak nak benih pokok telang sebab dulu tapak ni pokok telang. Okey, dalam tangki utama ni yang perlunya anda kena, yang tadi saya sebut 29 hingga 30 cm daripada dasar kita tebuk untuk alirkan ke penapis, dan juga kena ada valve untuk air keluar. Sebab biasanya dalam selepas semusim terpulang pada anda lah, tapi kalau nak baik ikut SOP semusim je kita cuci tangki sepenuhnya. Bagaimana nak cuci, kena ada valve air keluar lah, outlet keluar. Yang ini outlet untuk penapis. Ini outlet penapis dan inlet ke sana. Out daripada sini masuk ke penapis. Okey. Bawah saya buat 25 mm. Atas untuk air mengalir 50 mm. 2 inci. 1 inci, 2 inci. Sebab apa saya pakai 50 mm? Minimum 40 mm. Saya dah try 40 mm. Kadar alir air mengalir okey. Tapi bila saya pakai 50 mm lagi okey. Jadi saya show guna 50 mm. Cuma 50 mm ni harganya cukup mahal lah, komponen-komponennya. Ini pun saja dekat RM20 ni. Okey. Daripada SLO nampak SLO bersambung ke tangki filter pertama. Okey. Sebab yang ni saya join dua. Saya join dua. Anda terpulang lah macam mana keadaan anda join. Yang pentingnya satu set sistem filter berapa tangki. Optimum 15 setakat ni. Untuk saiz filter yang kecil macam ni. Okey. Ini filter yang pertama yang saya tunjuk dari segi reka bentuknya. Okey. Sama juga dalam filter, tong filter ni mesti ada outlet keluar dan juga inlet masuk. Penuh daun telang. Masuk sama juga paras dia dengan ini. Paras dengan tangki utama itu 29 30 cm daripada lantai. Sebab tu mudah saya ambil tong filter dengan tangki ni hampir sama paras. Itu 2 kaki. Jadi senang kita nak buat urusan menebuk ikut ukuran tangki utama. Okey. Tebuk. Dan saya ada cerita dalam dia macam mana. Cuma macam ni punya full set dah. Ini untuk air outlet keluar. Outlet ni bila kita nak cuci tong filter pertama. Nampak air mengalir. Laju tu nampak je macam tu laju. Dan juga nampak sisa. Sebab ni ikan kecil saya dah masuk daripada 20 hari bulan 2 itu, hari ni 10 hari bulan 3, hampir 20 hari. 20 hari lah. 20 hari sisa anak ikan sebanyak 200 lebih anak ikan lah. Sisa dia tak banyak. Dia tapis. Tapi kena ingat sebab dalam ni ada gaga, ada pita jadi penis pen. Kemungkinan yang besar-besar tu lekat kat situ. Yang ini yang mendap di atas span biospan sebelum dialihkan air bersih mengalir keluar ke filter kedua. Jam ketiga ke filter kedua. Ingat Okey, yang ini saya sambung elbow. Elbow ni boleh gagak. Apa gagak saya mudah untuk maintenance. Jadi maintenance. Kalau air sana rendah, saya pusing sikit untuk laju keluar. Tapi dia auto lah. Dia ikut. Walaupun kita buat macam tu. Sebab dia ada tekanan dia. Air laju pergi. Sebab saya kadang-kadang saya nak lepaskan air. Saya pusing macam tu. Nak stabilkan balik. Pusing balik. Sebab tu saya guna elbow female. Ada elbow ni ada benang. Okey. Daripada tangki pertama keluar outlet, masuk inlet tangki kedua. Tangki kedua adalah tangki biofilter. Yang inilah membranan untuk menukarkan amonia kepada nitrit kepada nitrat. Kita ada cerita dah dalam video sebelum ni. Kita dah tahu dah kandungan dia apa. Okey. Anda dah nampak adanya K1,
Bioring. Yang ini saya letak K1, yang ini tak penuh lagi. Sepatutnya saya letak K1 2 kilo, bioring 2 kilo. Nisbah macam itulah per kilo. Yang ini 10 galen air, saya buat nisbah 2 kilo per 10 kilo galen air ataupun 50 liter. Sama juga inlet masuk, seperti saya beritahu, dia turun ke bawah, pipe turun ke bawah ke dasar. Ya, pipe ni turun ke dasar. Dan baru air naik, bersih naik. Yang telah dicuci, diurai oleh bakteria. Bakteria baik. Bakteria yang kita masukkan adalah Bacillus, PCB, PSB, E4 ataupun Lactobacillus. Yang tu semua sama. Okey, sama juga kita buat outlet. Sebab apa kita buat outlet di tangki bawah ni? Sebab kalau esok kita nak cuci, mana tahulah kita nak cuci semua sekali ni kan. Satu set ni apabila sistem tenakan baru nak masuk semula, pusingan kedua, kita nak cuci semua. Lepaskan air kepada valve outlet bawah. Okey, seterusnya daripada tangki biofilter, tangki kedua, anda nampak corong ni. Corong ni pun ada dekat awal. Anda nak modify pun boleh. Pasang M-cap, tebuk-tebuk je. Tapi nak mudah saya pasang sini lah. Untuk melajukan air, pasang 2. Pergi ke sump tank. Oh lupa, dekat biofilter ni ingat adanya bubble. Kalau boleh bubble lagi kuat lah. Sebab yang ni bubble ni, satu pump ni saya guna untuk banyak. Termasuk dekat set lobster dan ada lagi set tangki ikan. 2 lagi kat sana. Okey, lepas tu terus kepada sump tank. Okey, masuk ke sump tank. Sump tank seperti yang saya beritahu video sebelum ni juga. Ada pump, ada air mengalir ni, dan pump mengalir ke sana lah, balik ke semula ke tangki utama. Okey, ni fungsi dia yang saya cerita adalah untuk pelepasan pressure. Di mana kalau anda beli terlalu pump yang besar, di sinilah anda main. Kalau anda nampak sana terlalu laju, air keluar terlalu laju, anda kena buka sini lah. Buka. Kalau saya buka ni habis, tak ada lah air tu. Nampak tak dekat pantry dah tak keluar. Jadi saya tutup, saya adjust sehingga saya dapat kadar aliran air ni yang sesuai. Lepas tu air yang disedut ni pun maintain lah, maintain tak tersedut sampai kering. Jadi kena adjust ini. Saya ada cerita kita adjust ini. Okey, dan seterusnya balik semula ke tangki utama lah, ke ventry. Okey, seperti yang saya cerita tadi untuk ventry. Itulah full set. Dari segi RAS. RAS ini je sebenarnya filter ni ya. RAS tu recirculating aquaculture system. Aquaculture ikan lah. Sistem ulang alik lah. Kalau sistem terakan ikan ataupun sistem terakan, okay, terakan air. Okey, simple tapi power. Tapi kalau boleh kita buat kebas lah. Sambungan-sambungan ni macam contoh sambungan outlet bawah ni, saya semua sambung satu outlet untuk keluar lepasan lah. Lepas. Okey, supaya kalau ni kita bagi kemas, supaya kita nampak walaupun kita buat kat rumah, tapi sebenarnya full set sistem ni boleh dipasang secara komersial. Saya ikut komersial lah, komersial, dan dikemaskan dengan lebih baik lah. Sebab kadang-kadang dekat komersial filter ni jauh, filter ni jauh, tangki berada jauh dan sebagainya lah. Jadi kena kemas dari segi pipe-pipe. Okey, dari segi kos keseluruhan hampir mencecah 1,200 hingga 1,500 mengikut hardware mana yang anda belilah. Saya beli banyak pada hardware borong, jadi saya dapatlah full discount 50 hingga 60% setiap barang. Jadi dapatlah jimat, penjimatan. Tapi kalau anda untuk permulaan beli pada hardware yang terdekat, walaupun orang kata costingnya, tapi sistem ni boleh bertahan lama. Sebab sistem saya yang first system tu dah hampir 2 tahun lebih, masih full running, dan ikan baik lah. Okey, InsyaAllah semoga berjaya untuk anda mencipta sistem RAS sendiri.